Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang saya ucapkan kepada Encik Muhammad Farah bin Mat Nur, pensyarah subjek kenegaraan Malaysia bagi kumpulan 19 dan rakan-rakan seperjuangan. Baiklah, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya, iaitu kumpulan 7. Pertama, saya sendiri, Numaisara Syairah binti Muhaiddin, memegang nombor matrik 213038. Seterusnya, Ketua kumpulan kami, Hamidah binti Abdullah, matriks nombor 210431. Nabila Aisyah binti Muhammad Mansuri, 212000. Nur Farisha binti Muhammad Ruslan, memegang matrik nombor 212047. Nurul Atirah binti Muhammad Syukri, 212320. Soalan pembentangan yang kami pilih ialah bincangkan bidang kuasa badan kehakiman dalam struktur pentadbiran di Malaysia dan huraikan jenis-jenis mahkamah-mahkamah awam dan mahkamah-mahkamah khas yang wujud di Malaysia. Baiklah, mula-mula kita akan melihat bidang kuasa badan kehakiman. Menurut D. Robertson pada tahun 1993, kehakiman merupakan satu badan hakim-hakim iaitu body of judges dalam satu perlembagaan. Pada dasarnya, badan kehakiman menjalankan penghakiman dan mempunyai kuasa mentafsir undang-undang dengan kuasa yang diberikan kepada mereka. Kuasa kehakiman bagi badan-badan kehakiman di Malaysia diperuntukkan dalam perkara 121 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Seperti mana yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan, badan kehakiman mempunyai bidang kuasa tertentu. Antara bidang kuasa badan kehakiman di Malaysia ialah mentadbir dan menguruskan keadilan secara saksama. Badan kehakiman akan memastikan hanya orang yang bersalah sahaja akan dihukum mengikut peruntukan am. Keadilan serta kerelevanan mesti diwujudkan dalam menentukan hukuman yang setimpal bagi pesalah. Selain itu, badan kehakiman juga memainkan peranan yang amat penting dalam mengesahkan undang-undang persekutuan maupun undang-undang negeri. Sebelum sesuatu perbicaraan dijalankan, badan kehakiman akan sentiasa mengesahkan undang-undang sama ada undang-undang persekutuan yang digubal dalam parlimen dan undang-undang negeri yang digubal oleh Dewan Undangan Negeri. Undang-undang yang dikuatkuasa adalah berdasarkan pentafsiran sebutan mengenai akta, ordinan dan enactment. Kuasa pengesahan undang-undang badan kehakiman juga dapat dilihat apabila sebarang undang-undang yang digubal oleh mana-mana negeri di negara ini jika didapati bercampur dengan perlembagaan, maka secara automatik undang-undang tersebut akan diisytiharkan tidak sah serta batal dan badan kehakiman tidak akan menggunakannya dalam perbicaraannya. Di samping itu, memelihara hak-hak kewarganegaraan yakni memastikan hak warga negara yang ditentukan oleh kerajaan tidak dicabut secara sewenang-wenangnya merupakan fungsi lain badan kehakiman. Selanjutnya, badan kehakiman juga mempunyai bidang kuasa dalam menjadi tempat untuk menyelesaikan pertikaian secara kompromi iaitu secara persetujuan atau penyelesaian yang berdasarkan tolak ansur sekiranya berlaku sebarang perselisihan atau rasa tidak puas hati antara dua pihak sama ada antara individu dengan individu mengenai soal sivil dan jenayah atau antara individu dengan kerajaan yang berkaitan dengan soal sivil. Hakim mahkamah tertentu akan mengeluarkan writ, saman pemula, usul pemula atau petisyen sebelum memulakan perbicaraan di mahkamah. Jika seseorang penuduh atau juga dikenali sebagai plaintiff dan tertuduh iaitu defendant ingin menyelesaikan masalah di luar mahkamah, maka mahkamah tidak akan meneruskan perbicaraan. Tidak terhad kepada itu sahaja, badan kehakiman juga berkuasa dalam membantu mentafsir undang-undang yang telah digubal. Badan kehakiman akan mentafsir sebutan mengenai prosiding oleh mahkamah untuk melaksanakan satu perintah yang bersesuaian dengan undang-undang negara. Yang terakhir, badan kehakiman mempunyai kuasa untuk membatalkan sesuatu tindakan kerajaan sekiranya kerajaan melaksanakan perkara yang bertentangan dengan perlembagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamidah binti Abdullah, nombor matrik 210431. Saya akan membentangkan tentang Mahkamah Atasan Awam. Sebelum saya bercerita terlebih lanjut tentang topik ini, mari kita sama-sama melihat hierarki Mahkamah Awam. Mahkamah Awam mempunyai dua peringkat, iaitu peringkat pertama, Mahkamah Atasan yang terdiri daripada Mahkamah Persekutuan,
Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi pula terbagi kepada dua, iaitu Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Seterusnya, peringkat kedua ialah Mahkamah Bawahan, juga dikenali sebagai Mahkamah Rendah. Ia terdiri daripada Mahkamah Session dan Mahkamah Magistrate. Mari kita teruskan dengan mahkamah yang pertama, iaitu Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan ditubuhkan di bawah Perkara 121-2 Perlembagaan Persekutuan pada 24 Jun 1994. Mahkamah Persekutuan mempunyai dua bidang kuasa asal, iaitu mendengar rayuan daripada Mahkamah Rayuan dan juga mentafsir perlembagaan. Mahkamah Persekutuan dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara dan mempunyai ahli yang terdiri daripada Presiden Mahkamah Rayuan dan dua Hakim Besar Mahkamah Tinggi dan juga 7 Hakim yang lain. Prosiding bagi Mahkamah Persekutuan didengar sekurang-kurangnya 3 orang hakim atau lebih dalam bilangan ganjil. Hal ini bagi mendapatkan keputusan yang muktamad. Berikut merupakan Ketua Hakim Negara kita, iaitu Yang Amat Arif Tun Tengku Main Mon binti Tuan Mat. Seterusnya, mari kita lihat bidang kuasa Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan mempunyai bidang kuasa asal, iaitu menentukan kesahihan suatu undang-undang yang dibuat oleh Parlimen atau Badan Perundangan sesuatu negeri. Selain itu, menentukan pertikaian atas apa-apa soal lain antara negeri dengan negeri atau persekutuan dengan negeri. Negeri dengan negeri bermaksud di dalam sesuatu kerajaan negeri, manakala persekutuan dengan negeri adalah antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Seterusnya, bidang kuasa rayuan. Mahkamah Persekutuan mempunyai bidang kuasa untuk mendengar rayuan daripada Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi mengenai kes-kes jenayah dan kes sivil. Selain itu, bidang kuasa penyemakan. Mahkamah Persekutuan juga memutuskan apa-apa soal berbangkit di mahkamah kesan daripada mana-mana pertukan perlembagaan persekutuan. Akhir sekali, bidang kuasa penasihat. Mahkamah Persekutuan juga mempunyai bidang kuasa untuk memberi pendapat ataupun nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong mengenai kesan peruntukan perlembagaan. Akhir sekali, bidang kuasa penasihat. Mahkamah Persekutuan mempunyai bidang kuasa untuk memberi pendapat atau nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong dalam menguatkuasakan mana-mana peruntukan perlembagaan dan juga mengenai kesan peruntukan perlembagaan tersebut. Seterusnya, mari kita beralih kepada yang kedua, iaitu Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan telah ditubuhkan di bawah Peruntukan Perkara 121-1B Perlembagaan Persekutuan pada 24 Jun 1994. Mahkamah Rayuan telah menjadi perantaraan antara Mahkamah Persekutuan dengan Mahkamah Tinggi. Untuk memastikan kelancaran urusan rayuan di Mahkamah Rayuan, pengkhususan panel telah diwujudkan seperti panel jenayah, panel dagang, panel sivil, panel interlokutori, panel kebenaran merayu dan akhir sekali panel writ prerogatif. Berdasarkan peruntukan Perkara 122A-1 Perlembagaan Persekutuan, Mahkamah Rayuan terdiri daripada Presiden Mahkamah Rayuan dan juga 28 Hakim Mahkamah Rayuan. Mereka dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja. Sebelum mengemukakan nasihatnya terhadap Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri hendaklah terlebih dahulu berunding dengan Ketua Hakim Negara dan Presiden Mahkamah Rayuan. Akhir sekali, Presiden Mahkamah Rayuan didengar sekurang-kurangnya 3 orang hakim atau lebih dalam bilangan ganjil. Mahkamah Rayuan merupakan mahkamah yang muktamad bagi kes rayuan yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi. Yang Amat Arif Tan Sri Rohana binti Yusof merupakan Presiden Mahkamah Rayuan Malaysia. Mari kita lihat bidang kuasa Mahkamah Rayuan. Di bawah Perkara 121-1B Perlembagaan Persekutuan, bidang kuasanya adalah untuk memutuskan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi berkaitan kes jenayah atau sivil dan apa-apa bidang kuasa lain yang diberikan di bawah Undang-Undang Persekutuan. Akhir sekali, mari kita lihat Mahkamah Tinggi.
Mahkamah Tinggi pula diwujudkan di bawah peruntukan perkara 121 Perlembagaan Persekutuan dan ia terbahagi kepada dua, iaitu Mahkamah Tinggi Malaya yang terdiri daripada 1 hakim besar dan 40 hakim lain, dan seterusnya Mahkamah Tinggi Borneo yang terdiri daripada 1 hakim besar dan 10 hakim lain. Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa asal yang tidak terhad bagi kes jenayah dan sivil, merangkumi bidang kuasa tempatan di laut lepas, di atas kapal atau pesawat udara yang didaftarkan di Malaysia, warga negara atau pemastautin tetap di laut lepas, atas kapal atau pesawat udara, dan perlalunan mengikut undang-undang antarabangsa. Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Seri Azhar bin Mohamad merupakan Hakim Besar Malaya, manakala Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Abang Iskandar bin Abang Hashim merupakan Hakim Besar Sabah dan Sarawak. Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa asal untuk mendengar kes jenayah yang melibatkan hukuman mati ataupun hukuman penjara seumur hidup. Bidang kuasa sivil asal Mahkamah Tinggi ialah mendengar dan memutuskan semua kes sivil melebihi bidang kuasa Mahkamah Session dan Mahkamah Magistrate, iaitu melebihi RM1 juta. Mahkamah Tinggi juga mempunyai kuasa eksklusif dalam mendengar Mahkamah Tinggi juga mempunyai kuasa eksklusif dalam mendengar pertikaian mengenai perceraian, isu-isu matrimonial, admiralty seperti yang terdapat pada Mahkamah Keadilan Tinggi di England di bawah Akta Mahkamah Agung 1981 bagi United Kingdom, kebankrapan, pertikaian sivil syarikat, pelantikan dan perseliaan penjagaan kanak-kanak serta harta mereka. Mahkamah Tinggi juga mempunyai kuasa untuk melantik dan menyelia penjaga bagi orang kelainan upaya dan juga berkuasa untuk hal mengenai harta wasiat dan isu probate serta surat kuasa mentadbir bagi harta pusaka yang ditinggalkan si mati. Di samping itu juga, Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa rayuan, iaitu untuk mendengar rayuan jenayah dan sivil daripada Mahkamah Session dan Mahkamah Magistrate. Berikut merupakan contoh-contoh gambar bagi mahkamah atasan, iaitu Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Sekarang kita akan beralih kepada Mahkamah Rendah Awam. Mahkamah Session. Mahkamah Session merupakan mahkamah tertinggi dalam komponen mahkamah rendah. Mahkamah ini membicarakan kes sivil dan jenayah tetapi tidak menjatuhkan hukuman mati. Mahkamah Session dikendalikan di bawah seorang hakim Mahkamah Session di mana kes-kes Mahkamah Session dibicarakan oleh hakim Mahkamah Session yang merupakan pegawai perkhidmatan dan perundangan serta telah berkhidmat selama 12 tahun. Walau bagaimanapun, Mahkamah Rendah tidak mempunyai kuasa untuk mendengar rayuan dari mahkamah lain. Anggota Mahkamah Session iaitu para hakim dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas cadangan yang dikemukakan oleh Hakim Besar Negara seperti yang termaktub dalam Seksyen 59 Akta Mahkamah Rendah 1948 iaitu dalam Akta 92. Seorang hakim besar pula dilantik seandainya beliau merupakan anggota Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-Undang, Judicial and Legal Service of Federation. Mahkamah Session ini membicarakan kes-kes yang melibatkan sivil dan jenayah. Sebelum seseorang itu dibicarakan di Mahkamah Tinggi, siasatan awal akan dilakukan oleh Mahkamah Session. Jika telah mempunyai bukti yang cukup dan kukuh terhadap tertuduh, kes tersebut akan dibawa ke Mahkamah Tinggi untuk dibicarakan. Mahkamah Session mempunyai bidang kuasa untuk mendengar kedua-dua kes sivil dan jenayah. Bidang kuasa kes sivil Mahkamah Session termaktub di bawah Seksyen 65 Subordinate Court Act SCA 1948. Bagi bidang kuasa sivil, Mahkamah Session mempunyai kuasa untuk memeriksa rekod kes sivil yang dikeluarkan oleh Mahkamah Magistrate. Mahkamah ini boleh mengendalikan dan mendengar kes-kes sivil di mana amount atau nilai pertikaian tidak melebihi RM250,000 seandainya jumlah bayaran atau wang yang terlibat dalam kes sivil adalah melebihi RM250,000, maka permohonan perlu dibuat secara bertulis untuk mengendalikan perbicaraan. Kes-kes yang dikendalikan dan dibicarakan oleh Mahkamah Session boleh dipindah ke Mahkamah Tinggi sekiranya ada pihak yang tidak puas hati dengan keputusan mahkamah. Dalam pada itu,
Mahkamah Session mempunyai bidang kuasa yang tidak terhad untuk mendengar dan memutuskan sebarang tindakan berikut, iaitu mendapatkan semula harta ta'alih, mengeluarkan perintah kepada pegawai mahkamah untuk mengembalikan atau merampas harta daripada pemilik, membicarakan kemalangan kenderaan bermotor, membicarakan pertikaian antara tuan tanah dan penyewa tanah, mengeluarkan writ atau waran dan saman. Bagi bidang kuasa jenayah mahkamah Session pula, ia merangkumi Seksyen 63 dan Seksyen 64 Subordinate Court Act SCA 1948. Mahkamah Session mempunyai kuasa untuk menjatuhkan apa-apa hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang yang termasuk hukuman penjara seumur hidup dan hanya tiada kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. Mahkamah Session boleh menggunakan hukuman sebat iaitu sehingga maksimum 24 kali sebatan kepada pesalah. Mahkamah Session tidak boleh membicarakan kes-kes berkenaan dengan kes instruksi pembatalan atau rektifikasi surat cara, penguatkuasaan amanah, permohonan untuk akaun, pembahagian pesaka, pembatalan surat pentadbir pesaka, isu kesahaan seseorang, hak jagaan kanak-kanak, persoalan keabsahan perkahwinan dan pengisytiharan kecuali prosiding interpleader. Interpleader adalah tata cara sivil yang membolehkan seseorang penuntut untuk memulakan tuntutan mahkamah bagi memaksa dua atau lebih pihak lain untuk membuat litigasi pertikaian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Atira binti Mat Syukri, nama matrik 212320. Okey, saya akan teruskan pembentangan ini dengan Mahkamah Magistrate. Mahkamah Magistrate berkuasa untuk membicarakan kes-kes jenayah dan sivil kecuali kes rayuan yang dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Terdapat 118 mahkamah di Semenanjung, manakala 7 di Sabah, 1 di Labuan dan 12 di Sarawak. Mahkamah Magistrate ini mempunyai beberapa cabang yang berbeza, iaitu Mahkamah Magistrate Sivil dan Jenayah kelas pertama dan Magistrate Sivil dan Jenayah kelas kedua. Cara pelantikan magistrate ini antaranya Yang di-Pertuan Agong berkuasa untuk melantik magistrate di wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya atas nasihat Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya. Manakala Ketua Negeri akan melantik magistrate di negeri-negeri yang lain atas nasihat Hakim Besar Mahkamah. Mahkamah Magistrate kelas pertama berkuasa untuk mengendalikan kes jenayah dan sivil termasuk kesalahan yang membawa hukuman mati tetapi tidak mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. Rekod kes sivil dan jenayah akan disemak oleh Mahkamah Tinggi. Magistrate berkuasa untuk mengeluarkan waran ataupun saman. Mahkamah Magistrate kelas pertama juga berkuasa untuk mendengar dan memutuskan rayuan daripada Mahkamah Penghulu. Mahkamah Magistrate kelas pertama terbahagi kepada dua bidang kuasa, iaitu bidang kuasa sivil dan juga jenayah. Bagi bidang kuasa sivil, Mahkamah Magistrate kelas pertama boleh mendengar kes sivil di mana jumlah tuntutannya tidak melebihi RM100,000. Mahkamah Magistrate kelas pertama juga boleh mendengar kes-kes yang berkaitan dengan tuntutan ke atas harta ta'alih, tuntutan ke atas sewaan, tuntutan ke atas bayaran sewaan daripada penyewa yang masih lagi memenduduki premis selepas perjanjian sewaan tamat. Bagi bidang kuasa jenayah pula, Mahkamah Magistrate kelas pertama boleh mendengar kes jenayah di mana hukuman yang diperuntukkan oleh undang-undang ialah denda sahaja, termasuklah kesalahan trafik. Mahkamah Magistrate kelas pertama membicarakan kesalahan di bawah Seksyen 320 iaitu berkaitan dengan rompakan dan Seksyen 457 berkaitan pecah rumah kanun keseksaan. Mahkamah Magistrate kelas pertama tidak boleh menjatuhkan hukuman penjara tidak melebihi 5 tahun penjara dan Mahkamah Magistrate kelas pertama juga tidak boleh menjatuhkan hukuman denda melebihi RM10,000. Mahkamah Magistrate kelas pertama juga tidak boleh menjatuhkan hukuman sebat melebihi 12 sebatan. Mahkamah Magistrate kelas kedua. Mahkamah Magistrate kelas kedua ini bertanggungjawab untuk mendengar kes tuntutan sivil dan pihak yang dituduh dan pendakwa tidak dibenarkan diwakili peguam. Bagi mereka yang tidak mampu untuk melantik peguam juga boleh memfailkan tuntutan. Contoh kes yang akan dibicarakan di mahkamah ini kebiasaannya kes-kes hutang yang tidak bayar atas tuntutan akibat penipuan. Jika tiada dokumen, keterangan lisan juga akan diterima di Mahkamah Magistrate kelas kedua.
semua rayuan perlu dihantar ke Mahkamah Tinggi. Mahkamah Magistrate kelas kedua juga terbahagi kepada dua bidang kuasa, iaitu bidang kuasa sivil dan bidang kuasa jenayah. Bagi bidang kuasa sivil, Magistrate kelas kedua boleh mendengar kes sivil di mana tuntutan plaintiff termasuk faedah tidak melebihi RM10,000. Jika tuntutan tersebut tidak melebihi RM5,000, plaintiff boleh memfailkan tindakan di bahagian tuntutan kecil Mahkamah Magistrate. Namun, bagi kes tuntutan kecil, pihak-pihak tidak boleh diwakili peguam. Kes adalah diwakili oleh pihak-pihak dalam pertikaian itu sendiri sahaja. Seterusnya, bagi bidang kuasa jenayah, Mahkamah Magistrate kelas kedua boleh mendengar kes-kes di mana hukuman oleh undang-undang ialah hukuman denda sahaja. Kes-kes yang di mana tempoh pemenjaraan yang ditetapkan tidak melebihi 12 bulan. Mahkamah Magistrate kelas kedua boleh menjatuhkan hukuman penjara tidak melebihi 6 bulan penjara sahaja. Dan Mahkamah Magistrate kelas kedua juga boleh menjatuhkan hukuman denda tidak melebihi RM1,000 sahaja ataupun mana-mana gabungan hukuman di atas. Berikut merupakan beberapa Mahkamah Magistrate yang terdapat di Malaysia. Antaranya Mahkamah Magistrate Sungai Besar Selangor, Mahkamah Magistrate Tampin Negeri Sembilan, Mahkamah Magistrate Kuantan Pahang, Mahkamah Magistrate Maran, Mahkamah Magistrate Semporna. Okey, seterusnya Mahkamah Penghulu. Mahkamah Penghulu ini merupakan mahkamah yang paling rendah dalam hierarki mahkamah awam di Malaysia dan ianya hanya terdapat di Semenanjung Malaysia sahaja. Mahkamah Penghulu ini juga akan diadili oleh seorang penghulu ataupun ketua kaum di mukimnya. Tujuan utama Mahkamah Penghulu ini ialah untuk menyelesaikan sesuatu kes-kes yang kecil yang berlaku di peringkat kampung secara musyawarah. Jenis kes dan denda yang boleh dikenakan antaranya kes sivil. Hukumannya tidak melebihi RM50, manakala kes jenayah hukumannya tidak melebihi RM25. Tertuduh boleh membuat permohonan supaya dibicarakan di Mahkamah Magistrate. Rayuan kes Mahkamah Penghulu juga boleh dibuat di Mahkamah Magistrate. Namun begitu, Mahkamah Penghulu tidak lagi dipraktikkan oleh masyarakat Malaysia pada hari ini. Okay, hi everyone. So today we are going to talk about the levels of Malaysian courts in Malaysia. Okay, so pertama sekali kita kena faham bahawa mahkamah di Malaysia ini ada dua, mahkamah sivil dan mahkamah syariah. Okay, tidak wujud suatu mahkamah lagi tinggi ke atas mahkamah yang lain sebab mereka berdua adalah di dalam sistem keadilan yang sangat berbeza. Aku tak nak sebut pasal mahkamah syariah, aku bukan peguam mahkamah syariah, aku nak cakap pasal mahkamah civil. Dalam mahkamah civil kita ada dua pembahagian. Pertama, high court, mahkamah yang tinggi, dan yang kedua adalah subordinate courts, iaitu mahkamah-mahkamah yang rendah. Di dalam subordinate courts ataupun lower courts kita panggil, ada dua mahkamah, iaitu pertama sekali yang paling rendah adalah mahkamah magistrate, dan mahkamah rendah yang kedua adalah sessions court ataupun mahkamah session. Mahkamah-mahkamah yang tinggi yang paling bawah adalah high court ataupun mahkamah tinggi, dan yang kedua adalah mahkamah rayuan ataupun court of appeal, dan yang paling tinggi sekali, the highest court of the land adalah mahkamah persekutuan, iaitu federal court. Jadi apa sebenarnya bidang-bidang kuasa setiap mahkamah ni? Okey, dalam setiap mahkamah daripada awal sehingga akhir, mereka mempunyai bidang kuasa yang dibahagikan kepada dua jenis, iaitu dari segi civil dan dari segi jenayah. Kalau aku nak cakap pasal bidang kuasa civil dan bidang kuasa jenayah pada setiap mahkamah memang sangat banyak, tapi untuk kali ni apa yang aku nak cakap, apa-apa yang berlaku di mahkamah magistrate rayuan patut dibuat terus ke mahkamah tinggi, bukan ke mahkamah sessions, sebab mahkamah sessions tidak ada bidang kuasa rayuan. Mereka tidak boleh mendengar sebarang rayuan yang dibuat daripada mahkamah magistrate. Jadi apabila rayuan dibuat di mahkamah tinggi dan sebarang keputusan terhadapnya boleh dirayu ke mahkamah rayuan, the Court of Appeal in Malaysia. Apabila kita bercakap tentang Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Persekutuan di Malaysia adalah, dulu kita panggil Supreme Court, tapi sekarang kita panggil Federal Court. So, and the Federal Court of Malaysia is the highest court of the land. Jadi untuk pergi ke Mahkamah Persekutuan untuk membawa kes-kes rayuan yang ke bawah sebelum itu, kita tak boleh senang-senang nak ketuk pintu mahkamah dan mendengar kes kita yang mana kita nak merayu dan minta untuk diberikan keputusan. Ada dua stage di dalam Mahkamah Persekutuan. Pertama kita panggil leave stage, dan yang kedua adalah kita panggil substantive
appeal stage. Maknanya kat sini, apabila kita nak merayu ke Mahkamah Persekutuan, pertama sekali, apabila kita ketuk pintu Mahkamah Persekutuan, kita bukan terus merayu, kita minta izin supaya kita dibenarkan untuk merayu. Jadi di dalam stage kebenaran merayu di Mahkamah Persekutuan ini, ada beberapa faktor yang mahkamah akan ambil kira. Antaranya adalah apabila subjek rayuan kita itu adalah berkenaan dengan suatu isu undang-undang yang tidak pernah langsung diputuskan sebelum ni. Jadi sekiranya isu rayuan kita nak bawa ke Mahkamah Persekutuan adalah satu isu yang mana Mahkamah Persekutuan sebelum ini telah putuskan, jadi Mahkamah Rayuan akan menolak kebenaran untuk merayu, tidak akan memberikan leave ataupun kebenaran untuk merayu. Dan yang kedua pula adalah isu-isu yang diminta kebenaran untuk dirayu itu, selain daripada ianya tidak pernah diputuskan, ianya adalah suatu isu yang membawa kepada kepentingan masyarakat secara umum. Jadi jika suatu isu itu tidak membawa faedah kepada kepentingan awam, mahkamah tidak akan membenarkan kebenaran untuk merayu. So once this stage is over, then we come to the next stage, and that's the appeal proper. The stage where the appeal of the subject matter is appealed and heard and argued and decided by the bench of the federal court. Di situ apabila keputusan diputuskan di Mahkamah Persekutuan pada peringkat pendengaran secara substantif itu, dan keputusan itu akan mengikat mahkamah-mahkamah lain. Bila aku sebut perkataan mengikat, ia adalah satu konsep undang-undang yang kita panggil stare decisis, ataupun dia akan membawa suatu kesan yang mana dia akan menakluk semua keputusan-keputusan mahkamah lain yang di bawah. Maknanya mahkamah-mahkamah di bawah akan, apabila berhadapan dengan suatu kes yang sama macam didengar di Mahkamah Persekutuan, akan mengguna pakai keputusan yang telah diputuskan di Mahkamah Persekutuan itu sendiri. Banyak lagi sebenarnya skop perbincangan tentang bidang kuasa mahkamah dari segi bidang kuasa sivil dan bidang kuasa jenayah. Macam aku cakap, dia sangat kompleks, tapi dia boleh difahami kalau kita faham betul-betul, dan aku rasa it warrants my appearance in the next video. And after all, you'll have to see me again in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Farisha binti Muhammad Ruslan, bernombor matrik 212047, ingin membentangkan Mahkamah Khas. Mahkamah Khas ini terbahagi kepada 7 bahagian, iaitu Mahkamah Khas Raja-Raja, Mahkamah Kanak-Kanak, Mahkamah Syariah, Mahkamah Tentera, Mahkamah Bumi Putera, Mahkamah Perusahaan dan Mahkamah Buruh. Mahkamah Khas yang pertama adalah Mahkamah Khas Raja-Raja. Mahkamah Khas Raja-Raja ditubuhkan berdasarkan kepada Peruntukan Perkara 182 Perlembagaan Persekutuan. Mahkamah ini diwujudkan pada tahun 1993 bagi bertujuan untuk membicarakan kesalahan peribadi sivil atau jenayah yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong atau Sultan atau Raja bagi mana-mana negeri di Malaysia. Mahkamah Khas ini mempunyai bidang kuasa yang sama seperti mana yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan atau mana-mana undang-undang persekutuan kepada Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah-Mahkamah Rendah yang lain. Semua kes yang dikemukakan untuk perbicaraan di Mahkamah Khas perlu mendapat persetujuan daripada Peguam Negara terlebih dahulu. Segala keputusan yang dibuat oleh mahkamah ini adalah muktamad dan tidak boleh dicabar dalam mana-mana mahkamah atas apa jua alasan sekalipun. Mahkamah ini terdiri daripada Ketua Hakim Negara, Mahkamah Persekutuan sebagai pengerusi, Hakim-Hakim Besar Mahkamah Tinggi, 2 orang hakim lain yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja dari kalangan mereka yang memegang jawatan atau yang pernah memegang jawatan Hakim Mahkamah Persekutuan atau Mahkamah Tinggi. Prosiding dalam mahkamah ini dibuat secara tertutup dan segala keputusan yang diputuskan berdasarkan kepada suara majoriti. Mahkamah yang seterusnya adalah Mahkamah Kanak-Kanak. Mahkamah Kanak-Kanak ditubuhkan di bawah Peruntukan Akta Kanak-Kanak 2001. Mahkamah ini berperanan untuk membicarakan kesalahan-kesalahan individu yang berusia di antara 10 hingga 18 tahun. Mahkamah ini diberi kuasa membicarakan semua kesalahan kecuali kesalahan yang membawa kepada hukuman mati. Mahkamah Kanak-Kanak akan diadili oleh seorang magistrat.
Magistrat akan dibantu oleh 2 orang penasihat yang dipilih oleh Menteri bagi Wilayah Persekutuan dan pihak berkuasa negeri bagi negeri-negeri lain sekiranya sesuatu kes itu memerlukan pandangan yang luas atau lebih khusus mengenai hukuman dan sesuatu perlakuan. Salah seorang dari panel penasihat tersebut mestilah wanita. Perbicaraan ini diadakan secara tertutup. Orang awam tidak dibenarkan hadir kecuali ahli-ahli atau pegawai mahkamah, ibu bapa atau penjaga serta kanak-kanak yang terlibat sahaja. Demi menjaga aib dan maruah kanak-kanak yang terlibat, perkataan sabitan atau hukuman tidak boleh digunakan dalam perbicaraan mahkamah ini. Sekiranya didapati bersalah, kanak-kanak akan dihantar ke pusat pemulihan akhlak iaitu di Sekolah Henry Gurney sehingga berumur 21 tahun. Terdapat juga pesalah kanak-kanak yang dilepaskan atas jaminan tertentu. Kanak-kanak tersebut akan ditahan di penjara atas perkenan yang di-Pertuan Agong atau Raja-Raja sekiranya terdapat kesalahan yang boleh membawa kepada hukuman mati. Mahkamah seterusnya, Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah ini ditubuhkan di bawah enakmen pentadbiran agama Islam negeri-negeri di Malaysia. Mahkamah ini ditubuhkan bagi mengadili kesalahan sivil dan jenayah yang dilakukan oleh umat Islam sahaja. Bagi wilayah persekutuan, penubuhan Mahkamah Syariah dibuat melalui Akta Undang-Undang Pentadbiran Islam Wilayah Persekutuan 1994. Mahkamah Syariah ini berkuasa untuk membicarakan kes-kes yang melibatkan pentadbiran dan undang-undang keluarga Islam dari 3 dimensi utama iaitu kekeluargaan, harta dan jenayah. Dimensi kekeluargaan Islam melibatkan isu seperti nikah kahwin, pertunangan, nafkah, penceraian, pewarisan harta berwasiat dan tak berwasiat, mas kahwin, pengambilan anak angkat, taraf anak dan hak penjagaan anak. Dimensi harta pula melibatkan isu seperti soal pemberian dan pembahagian harta, wakaf Islam, khairat dan yayasan khairat, zakat fitrah, baitul mal dan hasil agama Islam. Seterusnya, dimensi yang melibatkan jenayah Islam ialah pelanggaran terhadap rukun-rukun Islam seperti zina, khalwat, judi, minum arak, tidak berpuasa serta ajaran sesat. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Syariah terbahagi kepada 3 peringkat utama iaitu Mahkamah Kadi atau Mahkamah Rendah Syariah yang membicarakan kes-kes kecil di sesebuah daerah. Mahkamah Kadi Besar atau Mahkamah Tinggi Syariah pula yang membicarakan kes-kes yang lebih berat di peringkat negeri. Mahkamah Lembaga Rayuan atau Mahkamah Rayuan Syariah pula yang mendengar segala rayuan daripada Mahkamah Syariah. Penubuhan ketiga-tiga peringkat mahkamah ini dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong bagi wilayah persekutuan atas nasihat menteri berkaitan dan raja-raja bagi negeri-negeri lain atas nasihat daripada menteri besar. Mahkamah Syariah dianggotai oleh Ketua Hakim Syariah dan Hakim-Hakim Mahkamah Syariah. Ketua Hakim Syariah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat daripada Perdana Menteri setelah berunding dengan Majlis Agama Islam. Hakim-Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong setelah berunding dengan Majlis Agama Islam. Hakim-Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dilantik oleh Ketua Negeri Sultan atau Raja atas nasihat daripada Menteri Besar setelah berunding dengan Majlis Agama Islam. Hakim-Hakim Mahkamah Rendah Syariah pula dilantik oleh Ketua Negeri atas Syur yang dikemukakan oleh Ketua Hakim Syariah. Assalamualaikum, nama saya Nabila Ansyah binti Muhammad Mansori, nombor matrik 212000. Saya akan membentangkan mahkamah khas yang seterusnya iaitu Mahkamah Tentera, Mahkamah Bumi Putera, Mahkamah Perusahaan dan Mahkamah Buruh. Mahkamah Tentera ditubuhkan di bawah Seksyen 103 Akta Angkatan Tentera 1977. Okey, Mahkamah Tentera ni bertujuan untuk mengendalikan masalah disiplin dalam Angkatan Tentera Malaysia. Tetapi, Mahkamah Tentera tidak mempunyai kuasa untuk mengadili kes jenayah atau sivil yang melibatkan para pegawai tentera. Contohnya antara kesalahan yang boleh dibicarakan di mahkamah ialah mengingkari perintah pihak atasan, tidak hadir bekerja, salah guna kuasa dan pelbagai lagi.
Okey, Mahkamah Tentera ini berkuasa untuk menjatuhkan semua jenis hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang melainkan hukuman mati. Hukuman mati hanya boleh dijatuhkan setelah mendapat perkenan dan pengesahan yang di-Pertuan Agong. Dalam pada itu, setiap hukuman ni yang telah diputuskan di Mahkamah Tentera, kita boleh kemukakan rayuan ke Mahkamah Tinggi. Jadi mahkamah ni dia terdiri daripada dua komponen utama, iaitu Mahkamah Tinggi Tentera dan Mahkamah Rendah Tentera. Okey, Mahkamah Tinggi Tentera ni berkuasa untuk membicarakan kes para pegawai yang berpangkat staf sarjan dan ke atas, yang mana diadili oleh seorang yang dipertua berpangkat Lieutenant Colonel ke atas dengan dibantu oleh 2 hingga 5 orang pegawai yang berpangkat Kapten atau Major. Okey, kalau Mahkamah Rendah Tentera berkuasa untuk membicarakan anggota yang berpangkat lebih rendah daripada staf sarjan, yang mana diadili oleh seorang yang dipertua berpangkat Major dengan dibantu oleh 2 hingga 5 orang pegawai yang berpangkat Kapten. Sekarang kita beralih pula kepada Mahkamah Bumiputera. Okey, Mahkamah Bumiputera ni dikenali sebagai Mahkamah Anak Negeri yang mana diwujudkan khusus di bawah Ordinan Mahkamah Bumiputera Sabah 1954 dan Ordinan Mahkamah Bumiputera Sarawak 1955. Okey, Mahkamah Bumiputera ditubuhkan bertujuan untuk mentadbir dan mengendalikan undang-undang adat di Sabah dan Sarawak. Secara spesifiknya, mahkamah ini mempunyai bidang kuasa untuk mengendalikan kes-kes pelanggaran adat seperti adat keagamaan, pemilikan tanah, perkahwinan, wasiat dan adat-adat suku kaum tertentu. Okey, mahkamah ini di bawah kawalan Dewan Undangan Negeri bagi setiap negeri Sabah dan Sarawak. Semua prosiding di Mahkamah Bumiputera dibuat secara terbuka dan keputusan dibuat berdasarkan kepada suara majoriti mengikut undang-undang atau adat Bumiputera berkaitan. Mahkamah Bumiputera boleh menjatuhkan hukuman seperti denda dan penjara bergantung kepada jenis dakwaan yang dibicarakan. Mahkamah Bumiputera di Sabah terdiri daripada 3, iaitu pertama, Mahkamah Rayuan Bumiputera yang dipengerusikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi. Kedua, Mahkamah Pegawai Daerah yang dipengerusikan oleh Pegawai Daerah. Dan yang ketiga, iaitu Mahkamah Bumiputera yang dipengerusikan oleh Ketua Bumiputera atau Ketua Kampung. Manakala Mahkamah Bumiputera di Sarawak terdiri daripada 5, iaitu yang pertama Mahkamah Rayuan Bumiputera yang dipengerusikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi. Yang kedua, Mahkamah Bumiputera Residen yang dipengerusikan oleh Residen. Ketiga, Mahkamah Pegawai atau Ketua Bumiputera yang dipengerusikan oleh Pegawai atau Ketua Bumiputera. Yang keempat, Mahkamah Daerah Bumiputera yang dipengerusikan oleh Magistrat Kelas Pertama. Dan terakhir sekali iaitu Mahkamah Ketua Kampung yang dipengerusikan oleh Ketua Kampung. Okey, sekarang kita beralih kepada Mahkamah Perusahaan. Okey, Mahkamah Perusahaan ditubuhkan melalui Seksyen 21 Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Okey, mahkamah ini mempunyai bidang kuasa yang terhad, iaitu berkaitan dengan pertikaian perusahaan antara pihak majikan dengan pekerja yang melibatkan syarat-syarat pekerjaan, keadaan pekerjaan dan pembuangan pekerja. Okey, Mahkamah Perusahaan dipengerusikan oleh seorang presiden yang dilantik oleh Yang di-Pertua Agong dan sebuah panel yang mewakili majikan dan pekerja yang dilantik oleh Menteri Sumber Manusia. Dalam urusan pelantikan panel, menteri tersebut akan merujuk kepada organisasi pekerjaan yang terlibat. Keputusan perbicaraan dibuat berdasarkan suara majoriti dan dianggap sebagai muktamad. Tetapi, sekiranya ada pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Perusahaan, mereka boleh mengemukakan rayuan ke Mahkamah Tinggi. Okey, akhir sekali beralih kepada Mahkamah Buruh. Okey, Mahkamah Buruh ini ditubuhkan di bawah Akta Pekerja 1955, iaitu Akta 265 dan diuruskan oleh Jabatan Tenaga Kerja bagi menyelesaikan tuntutan pekerja terhadap majikan atau sebaliknya. Okey, mahkamah ini membicarakan kes berkaitan dengan cuti pekerja dan pembayaran gaji melebihi 1,500 sebulan tetapi tidak melebihi 5,000 sebulan.
Bidang kuasa mahkamah ini terhad, iaitu mahkamah ini mengarahkan majikan mengabulkan kehendak pekerja yang munasabah. Sebarang keputusan mahkamah buruh yang tidak puas hati kita boleh membuat rayuan di mahkamah magistrat. Mahkamah buruh mendengar perselisihan mengenai gaji atau bayaran lain seperti mana yang dicatat dalam Akta Kerja 1955 atau Akta Penempatan Gaji 1947.